berhubung dengan, ini ada soalan di sini yang berhubung dengan apabila seseorang itu salat dan kemudian ketika dia salat didapati najis pada pakaiannya, apa betul dia buat? Dia buat apa? Kalaulah dia salat, tengok-tengok ada najis di kopiah dia, kalau dia boleh tanggalkan najis tu, hendaklah dia ditanggalkannya. Sebab Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, baginda SAW salat, ketika baginda salat, idh khala'ana alaihi fawada'ahuma an yasarihi, dia cabut kasut dia dan dia letak belah kiri. Tengah-tengah solat, baginda cabut kasut, tak belah kiri. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum bila tengok Nabi cabut kasut, semua pakat cabut kasut. Hadis ni juga menunjukkan bahawasanya Nabi dengan sahabat solat pakai kasut. Kalau kasut bersih, boleh solat. Sebab tu anggota tentera apa semua tu, mereka tak perlu cabut kasut, kan? Kadang-kadang kita jangan bagi susah nak kena cabut kasut dah. Kalau tak nampak zahir najis, kira bersih lah. Cabut kasut lagi, penjahat serang, pulih jalan tanpa kasut. Anggap penjahat mana boleh, tentera. Sebab mereka cabut kasut. Nabi SAW tanya mereka, ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum, apa yang menyebabkan kamu dicabut kasut kamu? Kata mereka bahawasanya ra'ainak, kami melihat engkau alqaita na'alaika fa alqaina ni'alana, kami tengok engkau cabut kasut kau, kami menjabut. Tu kata sahabat ni, mutaba'atul rasul, mengikut rasul. Nabi cabut. Tuan-tuan, kesetiaan tu. Nabi SAW kata, inna Jibrila atani fa akhbarani anna fihima qadran, atau dalam riwayat anna fihima adha. Jibril datang dan memberitahu bahawasanya ada kotor pada kasut. Maksudnya, aku tak cabut tu sebab ada kotor, jadi kamu tak payah cabut lah, kasut kamu tak ada kotor. Ini ada satu sudut. Sebelum saya nak bincang satu sudut yang saya sebut dalam thesis saya, ada pasal panggil al-bu'du al-mukhatibi, the dimension of addressee, the dimension of addresser factor. Maksudnya sisi diri Nabi tu. Kadang-kadang ada benda yang Nabi buat, kita tak perlu buat. Sebab apa? Sebab kita tak ada sebab yang sama. Sebab tu bila sahabat cabut kasut, Nabi dia tak payahlah, aku sebut ada sebab. Tu yang saya sebut masalah hadis bekam, tindakan-tindakan Nabi. Bukan semua benda dibuat, melainkan kita mesti mengetahui faktor baginda buat. Ini satu ilmu yang perlu dipahami. Okey, dia apa pun cabut kasut dia apa? Tak apalah. Bila mereka cabut kasut, mereka timbul perbincangan di kalangan ulama, iaitu artinya tadi masa Nabi duduk tengah semayang, najis ada di kasut dia, betul tak? Kemudian Jibril datang bagi tahu ada najis, Nabi cabut kasut. Bila Nabi cabut kasut, persoalan yang ditimbulkan, bagaimana solat tadi yang masa ada najis tadi, bahagian yang masa ada najis. Hadis tu tak menunjukkan Nabi pi ulang balik bahagian ada najis tu, buat balik kerana bahagian tu tak sah sebab ada najis. Nabi hanya sambung saja. Maka mereka kata, jika kita sedar pakaian kita, katalah najis tu ada di kepala dah rakaat yang kedua lah, lepas tu rakaat yang kedua baru orang main, di kepala tu ada najis, cup dia buang kopiah dia teruskan solat dia, padahal pada dua rakaat yang awal ada najis.
Pada sisi jumhur, salatnya sah. Pada sisi mazhab Syafi'i, qaul jadid, qaul baru, pendapat baru, pendapat di Mesir kata tak sah, kata tidak sah, kena ulang. Pendapat lama Imam Syafi'i dikata sah. Dia ada, Imam Syafi'i ini ada qaul jadid dan qaul qadim dan qaul jadid, tapi tak apa. Okey, timbul, tapi qaul jumhur kata sah tak? Sah. Timbul masalah lepas mayang apa semua, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, bangkit pergi apa dapur, tengok ada najis di pakaian. Sah tak? Wahai para fuqaha, sah ataupun tidak? Sah pada qaul jumhur, seperti yang disahihkan oleh Ibnul Munzir. Ibn Munzir, dan pendapat itu disokong oleh Al-Imam An-Nawawi, oleh Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Atas bab tadi, mazhab Syafi'i tengah pun tak sah, kalau sudah lagi tak sah. Tapi Imam Nawawi dia menyokong pendapat yang kata sah, tak payah ulang. Atas alasan hadis tadi, kalau kena ulang, mesti Nabi kena ulang bahagian masa ada najis tu. Masa tu tak sah, tapi bahagian yang dah lepas dah, dalam keadaan tak tahu, tak apa. Jadi para fuqaha cuma bincang, kalau mula-mula dia tahu baju tu dah najis, tapi masa nak pakai balik tu lupa kata ada najis, sah. Cuma kalau duduk tengah semayang tahu kata ada najis, nak buka tak boleh, itu saja dia kena pergi buka lah baju tu. Melainkan dia boleh cabut, terdedah aurat, tak boleh, tak terdedah aurat boleh lah kan. Isteri dia heran pula, pasal suami aku semayang bogey apa. Okey, tuan-tuan faham masalahnya? Ini faedah daripada qaul jumhur dan berbagai qaul pendapat untuk kita lihat. Di atas hadis itu, Imam Syafi'i ada andaian dia. Dia kata mungkin hadis tu sebelum tu belum sampai bab rukun lagi. Kan? Dan ada pembincangan, tapi yang penting jumhur kata kalau kita kata semayang ada serban macam ni. Lepas semayang duduk nak minum air, tengok la ilaha illallah, najis di serban. Najis yang berat. Semayang dah done. Semayang dah berlaku. Jumhur kata sah. Ini ditahqiq Ibnu Munzir dan seumpamanya, dan Nawawi menyebut hal yang sama atas hadis tadi. Faham tuan-tuan?